Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru bersama saya Jijak Ahmad dan juga Afizi Azaman. Hari ini kita tahu bahawa mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 akan mulakan persidangan di mana ia merupakan sesi kedua di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yang Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga dijadualkan menyempurnakan istiadat pembukaan itu. Sebelum ini kita tahu, Hafizi, 19 Disember lepas, persidangan Dewan Rakyat pertama di bawah Kerajaan Perpaduan berlangsung selama 2 hari. Itu lebih kepada untuk menentukan keabsahan Perdana Menteri ketika itu. Dan persidangan kali ini yang berlangsung selama 29 hari tertumpu kepada perbahasan titah deraja bermula 15 Februari sampai 21 Februari serta pembentangan semula undang-undang pembekalan 2023 oleh Anwar merangkap Menteri Keuangan yang dijadualkan berlangsung pada 24 Februari ini. Antara lain, kita juga bakal menyaksikan pembaharuan termasuk sesi soal jawab Perdana Menteri PMQ pada setiap Selasa yang dijalankan secara ujian rintis bermula 13 Februari dan persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung dari 13 Februari sampailah 30 Mac ini. Baik, kita nak mengupas sebenarnya berkenaan dengan banyak pembaharuan dan juga reformasi Parlimen. Hari ini kita bersama dengan penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Siva Murugan Pandian. Selamat pagi, Prof. Prof, kita lihat ada satu pembaharuan ini, PMQ, iaitu sesi soal jawab Perdana Menteri. Apa sebenarnya yang boleh kita harapkan dari sesi soal jawab PMQ ini? Adakah kita boleh jangkakan soalan-soalan kritikal daripada pembangkang juga akan dapat dibawakan? Ya, kalau kita perhatikan sesi soal jawab bersama dengan Perdana Menteri ini ataupun PMQ ini sebenarnya merupakan satu amalan di dalam sistem Westminster ataupun sistem kerajaan British. Kita pernah melihat ia diamalkan di dalam sistem mereka sehingga membolehkan Perdana Menteri menjawab apa sahaja soalan yang dikemukakan khususnya oleh pembangkang. Jadi dalam soal ini kita melihat bagaimana ini merupakan salah satu reformasi penstrukturan yang mahu dilakukan di dalam institusi yang paling tinggi ke atas pembuatan atau penggubalan dasar, dan kita melihat ini merupakan peluang bagi ketua pembangkang dan juga ahli pembangkang lain untuk bertanyakan apa sahaja soalan tanpa memberikan notis kepada Perdana Menteri yang perlu dijawab oleh Perdana Menteri. Dalam soal ini kita melihat Perdana Menteri akan mempunyai keabsahan untuk menjawab sebarang soalan yang berkaitan dengan tadbir urus kerajaan, tata kelola yang dikaitkan dengan dasar polisi yang cuba dibawa oleh kerajaan di bawah kepimpinan beliau, dan ini juga merupakan peluang bagi pembangkang untuk membawa kepada soal bagaimana melahirkan keyakinan dan kepercayaan kepada apa saja bentuk soalan yang mahu mereka kemukakan. Sudah pasti kita tidak mahu melihat ini menjadi satu tapak konfrontasi di antara pembangkang dan kerajaan, tetapi bagaimana pembangkang boleh menggunakan peluang ini untuk mainkan ruang ataupun fungsi sebagai sema dan imbang kepada kerajaan dengan melontar soalan yang rasional, praktikal, tanpa dikaitkan dengan pertembungan personaliti, tetapi memberikan tumpuan kepada soal dasar, kerana PMQ ini khususnya bersifat rumusan yang akan memberikan jawapan daripada Perdana Menteri yang bersifat khusus dan dalam ruang masa yang terhad, bermakna peluang bagi kedua-duanya, Perdana Menteri dan juga pembangkang, untuk melihat bagaimana ini juga mempamer kematangan, kewibawaan dan juga pengiktirafan kepada kedudukan mereka di dalam institusi Parlimen ini. Dan Prof, dalam masa yang sama ketika mana kita melihat kepada Parlimen, apa yang disebutkan adalah reformasi Parlimen. 3 minggu lepas Speaker Dewan Negara telah pun menyatakan bahawa perlunya kembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen, dan beberapa hari lalu Speaker Dewan Rakyat juga menyatakan nada yang sama. Bagaimana kita lihat Akta Perkhidmatan Parlimen yang diperkenalkan pada tahun 1963 yang membuka jalan kepada Dewan Rakyat untuk bertindak sebagai badan bebas, jalankan hal ehwal sendiri, pilih kaki tangannya dan mengawal perbelanjaannya, tapi dimasukkan 1992. Bagaimana Akta Perkhidmatan Parlimen ini? Kenapa ia perlu dikembalikan? Apa manfaat sebenarnya untuk institusi Parlimen? Boleh kita lihat melalui akta tersebut. Ya, Akta Perkhidmatan Parlimen ini penting. Kalau kita perlihatkan bagaimana kedudukan Parlimen sebagai institusi paling tinggi dalam soal penggubalan dan juga dikaitkan perhubungan di antara eksekutif, perundangan dan kehakiman. Dan sudah pasti kita melihat
bagaimana sebagai salah satu elemen yang penting, sepasti kita perlu memberikan satu otonomi yang jelas, yang besar kepada Parlimen supaya ia bebas, telus, kompeten dan juga ada accountability-nya ke atas mereka yang menjadi ahli Parlimen. Malahan bagi saya, ini merupakan salah satu bentuk pembaruan, perubahan, reformasi yang harus dilakukan. Sudah tiba masanya untuk kita rujuk semula supaya ia juga mempamir bagaimana kita mahu bergerak ke hadapan dengan otonomi itu. Ia memberikan satu kekuatan, satu yang peka kepada soal pembebasan, satu yang jelas itu ke atas soal bagaimana untuk mempertahankan hak Parlimen dan juga akta ini penting untuk membolehkan Parlimen dianggap institusi yang melangkaui kepentingan-kepentingan tertentu yang selama ini barangkali terbatas disebabkan oleh politik kepartian. Walaupun kita tahu ruang di dalam Parlimen itu sepatutnya digunakan pakai sebagai ruang untuk bolehkan masing-masing melihat bagaimana ia memberikan kekuatan ruh kepada soal mempertahankan hak rakyat, tetapi waktu yang sama juga hak untuk bersuara secara bebas itu dapat dipertahankan. Dan akta ini penting supaya masing-masing tahu ruang ini adalah ruang untuk bergerak ke arah soal morality dan juga soal bagaimana untuk mempertahankan integriti dan otonomi. Itu juga penting agar Parlimen itu diiktiraf, diberikan penghormatan yang sewajarnya melangkaui kepentingan yang pernah kita lihat sebelum ini. Kita tidak mahu lihat Parlimen menjadi salah satu ruang yang menyekat ataupun mempunyai keterbatasan, limitasi ke atas soal-soal yang pernah kita lihat sebelum ini. Tetapi Parlimen harus dijadikan tempat yang dihormati dengan kedudukan dari atas sampailah ke bawah, dari speaker sampailah mereka yang terlibat di dalam urus tadbir Parlimen, supaya penghormatan itu menampakkan bagaimana kita mahu mempertahankan institusi ini sebagai salah satu cabang paling besar dalam amalan pendemokrasian kita. Tapi Prof, Akta Perkhidmatan Parlimen dimansuhkan pada 1992. Tapi kenapa kita mansuhkan dia in the first place, Prof? Kalau Prof ingat? Ya, kalau kita perhatikan pada tahun 1990-an, ketika itu ruang yang membawa kepada soal politik kepartian telah membelenggu kedudukan institusi Parlimen itu sendiri. Jadi sepatutnya, sebagaimana yang saya katakan, Parlimen adalah ruang yang harus bebas daripada kepentingan politik, yang harus menjadi ruang untuk mempamir kekuatan bersama. Kita boleh bersetuju dalam tidak bersetuju, kita boleh tidak bersetuju tetapi memberikan ruang kepada amalan konsensus. Tapi pada tahun 1990-an, kita melihat ianya ditarik balik kerana dianggap telah menyebabkan adanya soal-soal yang menampakkan kebebasan mutlak melangkaui kepentingan tadbir urus ketika itu. Barangkali dengan perubahan persekitaran politik, perubahan ekosistem yang sedang kita huni hari ini, akta itu harus dikembalikan kerana apa yang kita lihat pada tahun 1992 ataupun 1990-an itu merupakan amalan yang saya rasakan konvensional, tradisional ketika itu, barangkali disebabkan kekuatan yang ada dengan majoriti mutlak, maka kebebasan itu digunakan pakai oleh pihak eksekutif. Jadi dalam ruang sekarang ini kita tidak mahu ruang eksekutif itu mencerobohi kedudukan Parlimen, supaya Parlimen itu bebas, dan itulah yang mahu kita lihat, supaya mereka yang memerhati daripada luar menampakkan kesungguhan bagaimana Parlimen itu tidak dikompromi dengan soal-soal yang lain, tetapi memberikan ruang yang sebebasnya kepada perkara-perkara yang harus menjadi ketentuan kepada soal kemasyarakatan, soal tadbir urus yang baik, soal accountability, ketelusan. Semua itu saya rasakan disebabkan oleh kedudukan pada tahun 1990-an. Ruang politiknya itu telah menampakkan bagaimana ianya ditarik balik. Tetapi hari ini dengan perubahan, pembaruan, reformasi ke atas institusi dan struktur Parlimen, saya percaya ia sudah tiba masa untuk kita rujuk semula. Dan juga Prof,
Datuk Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat, ada menyatakan beberapa hasrat pembaharuan. Antaranya yang paling menarik sekali ialah mahu melaksanakan pembaharuan memperkasakan parlimen, termasuk mengenakan tindakan lebih berat terhadap ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan perkauman, menghina dan juga diskriminasi jantina. Hukuman tu katanya termasuk denda RM1,000 yang ada dalam Akta Majlis Parlimen 1952 serta penggantungan daripada parlimen selama 6 bulan. Adakah kita akan jangkakan suasana yang lebih tone down dalam parlimen, kalau antara kata lain kurang hangat, sebab kita tahulah, kita serba maklum bahawa parlimen kita ni meriah dengan acara jerit-menjerit, cabar-mencabar kan, ayat-ayat kontroversi. Pandangan Prof bagaimana? Ya, saya rasakan seiring dengan perubahan pembaruan yang mahu kita lihat dalam parlimen, sepasti kita juga mahukan watak yang berada dalam parlimen itu memainkan peranan mereka mengikut kewibawaan dan juga bagaimana sebagai seorang yang terlibat dalam penggubalan dasar, mereka harus bertindak ataupun perilaku itu adalah berdasarkan kepada nilai moral dan juga politik berhemah. Jadi soal bagaimana ada watak-watak tertentu yang menyalahgunakan imuniti yang ada dalam parlimen dengan adegan dengan melontar kata-kata kesat, kata-kata yang boleh memberikan keruntuhan kepada nilai akhlak dan akidah itu harus kita hentikan. Dan barangkali speaker harus menggunakan kuasa yang ada, peraturan undang-undang yang ada dalam parlimen untuk mengenakan hukuman yang ketat agar tingkah laku itu dapat dikawal seiring dengan perubahan pembaruan yang mahu kita lakukan. Tidak ada gunanya perubahan struktur penginstitusian yang kita mahukan itu dilakukan, digerakkan tetapi tidak diikuti dengan perubahan dari segi nilai dalaman, nilai sahsiah, nilai jati diri, nilai perwatakan sebagai seorang penggubal dasar, seorang pengamal undang-undang, seorang ahli parlimen yang wajar menampakkan nilai kepimpinan melalui teladan. Jadi saya percaya sifat kebencian kata soal ras, etnik, agama, soal seksi, soal yang sentiasa mencuba meruntuhkan ataupun melakukan pembunuhan karakter ke atas nilai kepribadian dan juga politik kepartian itu harus kita hentikan. Supaya apabila kita mahukan perubahan itu tidak hanya bersifat luaran secara fizikal, tetapi harus juga menampakkan perwatakan yang saya percaya akan dituntun, boleh dinilai dengan adanya media sosial dan sebagainya. Mereka sudah boleh menghalusi, meneliti tingkah laku ahli parlimen mereka. Jadi inilah ruang untuk kita menampakkan diri sebagai contoh kepada yang lain, dan speaker harus mengambil tindakan yang tegas dengan hukuman yang ketat supaya tingkah laku itu dapat dikawal, dan speaker juga tidak berhadapan dengan soal tekanan yang terlalu tinggi ke atas kedudukan beliau. Kerana kita lihat kita juga mahu speaker ini sihat dan juga berhadapan dengan kemelut dan juga tingkah laku di samping 222 ahli parlimen. Beliau juga mahu perubahan itu dilakukan ke atas diri individu yang terlibat di dalam Dewan yang mulia ini. Ya, tapi Prof, dalam masa yang sama juga kita tahu hukuman berkenaan sudah ada dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, tapi masih lagi ada yang tidak mengikutnya. Tapi adakah Prof yakin hukuman ini ataupun penguatkuasaan ini boleh mendisiplinkan ahli parlimen daripada mencemarkan, saya kira, kemuliaan Dewan Rakyat itu? Bagaimana Prof lihat peraturan penting ni? Peraturan itu penting, tapi penguatkuasaannya juga lebih penting. Ya, kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Jadi sejauh manakah speaker merasakan bahawa sudah tiba masanya menggunakan kuasa yang ada sebaik mungkin supaya dapat mendisiplinkan wakil rakyat yang ada, supaya wakil rakyat tahu ada kekangan, keterbatasan, limitasi ke atas tingkah laku mereka. Dan pemantauan secara berterusan harus juga dilakukan oleh speaker supaya dengan memberikan amaran, dengan memberikan teguran secara berterusan jika tidak kena pada individu tertentu, barangkali hukuman yang ketat perlu dilaksanakan. Kita pernah melihat watak-watak speaker sebelum ini, ada yang tegas, ada yang dalam kelembutannya ada
ketegasan yang ditonjolkan dan barangkali kehadiran Sri Johari itu sendiri mampu untuk melihat bahawa dah tiba masanya untuk memantau, untuk mengetatkan undang-undang yang ada dilaksanakan sebaik mungkin, dan pelaksanaan itulah yang akan turut diawasi dan juga diperhatikan oleh orang ramai, kerana kita tidak mahu parlimen menjadi sirkus, tidak mahu ia menjadi ruang bagi mana-mana individu untuk menyalahgunakan kebebasan yang ada dengan pembunuhan karakter berlebihan sehingga menjejaskan kredibiliti Dewan. Bermakna pelaksanaan itu wajar dilakukan oleh Speaker supaya dapat mengawal keadaan dengan lebih baik dengan peraturan yang ada, undang-undang yang ada. Malahan perlu ditambah baik jika dirasakan perlu, supaya itu juga memberikan amaran kepada kesemua yang terlibat, mereka diawasi dan janganlah menyalahgunakan kuasa mandat yang telah diberikan oleh rakyat, kerana kita mahu wakil rakyat itu menjadi teladan, contoh kepada yang lain, dan tidak mahu parlimen itu digagahi dengan tingkah laku yang bersifat songsang dengan amalan yang telah pun kita persetujui selama ini. Jadi Speaker harus menggunakan kuasa yang ada sebaik mungkin agar Speaker juga akan dapat dijadikan contoh dan juga diiktiraf kedudukan beliau. Baik, banyak lagi nak kita bincangkan mengenai pembaharuan dari formasi yang akan dibawakan dalam Parlimen, yang mana sidang pembukaannya akan dimulakan pada hari ini. Kita akan terus bersama dengan Prof. Siva. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi bincangkan tentang pembukaan Parlimen dan juga apa pembaharuan yang boleh kita lihat. Kita bersama dengan Profesor Siva Murugan Pandian. Prof, ketika mana keputusan pilihan raya umum 15 itu diumumkan, ada juga kebimbangan yang saya lihat di media sosial berkenaan dengan banyak ahli-ahli Parlimen baharu untuk penggal kali ini, terutama tak salah saya daripada pihak pembangkang. Bagaimana untuk pastikan bahawa mereka ini walaupun baharu tetapi boleh menjalankan fungsi semak dan imbang seperti ahli parlimen yang berpengalaman, ketika mana ini sebenarnya satu perkara yang baharu untuk mereka. Bagaimana untuk kita pastikan perkara itu, Prof? Ya, lazimnya apabila selepas pilihan raya akan ada ramai wakil rakyat baru yang akan muncul di parlimen, dan lazimnya diberikan ruang untuk memahami kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkan dalam parlimen. Yang penting adalah mereka memahami ruang perlembagaan, tahu apa yang boleh dilakukan di dalam parlimen. Ada parlimen itu sendiri harus kita hormati dan juga diikuti. Jadi wakil rakyat baru, saya percaya tahu bahawa peranan mereka sudah berubah. Kalau sebelum ini ruang di luar parlimen diguna pakai untuk menyatakan suara politik kepartian, di dalam parlimen harus mempunyai kedudukan ataupun mampu untuk mengimbangi kedudukan di dalam parti dan juga di dalam memberikan deskripsi ke atas soal dasar dan juga polisi. Saya percaya wakil rakyat ini juga tahu apa yang dibolehkan oleh parti, apa yang tidak boleh. Cumanya kita berharap wakil rakyat baru ini tidaklah bersifat emosional bila muncul kali pertama, dan juga ruang baru ini digunakan pakai untuk bermain politik. Itu harus dihentikan. Kita harap wakil rakyat baru ini tahu bahawa mereka sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar, dan dalam menggalas tanggungjawab itu, saya percaya mereka juga barangkali akan perlu melihat kepada wakil rakyat yang telah lama berada dalam parlimen dan bagaimana peranan itu dimainkan oleh mereka. Dan biarlah ianya diambil nilai-nilai yang positif supaya wakil rakyat baru ini yang kebanyakannya muda tetapi berwibawa dan juga mempunyai latar belakang yang baik dari segi amalan mereka dan juga profesionalisme yang telah mereka lalui sebelum ini. Jadi kita harap mereka mampu untuk memainkan peranan yang baik di dalam Dewan ini supaya generasi muda yang memerhati mereka juga mahu menjadikan mereka sebagai contoh. Mahu melihat bahawa inilah antara wakil rakyat yang harus dijadikan sebagai idola, sebagai teladan kepada yang lain. Jadi
saya melihat bahawa speaker dan juga timbalan speaker, malah timbalan speaker juga baru akan mampu untuk memastikan ruang di dalam parlimen itu dimainkan oleh wakil rakyat dengan baik dan juga memastikan bahawa apa saja yang cuba disampaikan itu disalurkan dengan keterbatasan yang ada di dalam parlimen. Jadi kita harap yang baru yang merupakan antara yang kali pertama muncul di parlimen akan mampu untuk menggambling tenaga dan juga memainkan peranan baik berada dalam kerajaan ataupun sebagai pembangkang. Sebagai pembangkang biarlah memainkan peranan dengan menunjukkan sifat semak dan imbang. Check and balance itu penting kepada kerajaan. Malahan kritikan harus dilakukan secara konstruktif agar kerajaan tahu mereka diawasi, mereka juga diperhatikan dengan apa saja yang cuba dilakukan, dan kerajaan juga harus melihat bahawa mereka mempunyai pembangkang yang memainkan peranan ataupun fungsi sebagai pembangkang yang bukan semata-mata membangkang tetapi ada nilai-nilai yang boleh dihormati dan juga diiktiraf. Ada kalanya saya rasakan yang baru ini juga harus melihat. Ini maksudnya jika melihat ada perkara-perkara yang mempunyai kepentingan ke atas rakyat itu perlu dipersetujui, maka tidak salah untuk bersetuju bersama. Inilah kita mahu merakyatkan kepimpinan, dan pemimpin baru yang muncul sebagai wakil rakyat saya rasakan mampu untuk mainkan peranan itu melangkaui kepentingan emosi dan juga politik kepartian. Tambahan pula, negara memang memerlukan barisan pembangkang yang berkredibiliti. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat Speaker Dewan Rakyat ni, Datuk Johari Abdul, beliau kita lihat sebagai seorang yang bervisi. Banyak sebenarnya agenda-agenda baru yang mahu dibawakan oleh Datuk Johari Abdul. Antaranya, semua ahli parlimen yang tidak memegang jawatan eksekutif disaran sertai jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Speaker Dewan Rakyat mahu ataupun bersedia untuk menambah sehingga 13 jawatan kuasa pilihan khas parlimen ini. Kepada rakyat di luar sana, mungkin tak berapa faham mengenai peranan ataupun fungsi jawatan eksekutif, jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Kalau Prof boleh jelaskan peranan mereka. Ya, kalau kita perhatikan jawatan kuasa pilihan khas ini penting. Ini di mana kita melihat jawatan kuasa ini mempunyai accountability, credibility, reputasi untuk bergerak secara bebas dan juga mempunyai keahlian daripada blok kedua-duanya, kerajaan dan juga pembangkang. Malahan kita lihat PAC sebelum ini diberikan kepada pembangkang untuk mengetuainya, dan kita harap itu dikekalkan supaya peranan sema dan imbang di dalam parlimen itu jelas, dan PAC ataupun jawatan kuasa pilihan khas ini juga mampu untuk mengimbangi apa saja yang cuba dilakukan oleh kerajaan. Apatah lagi dalam konteks sekarang ini, selepas 15 tahun kita melihat kerajaan sudah mempunyai majoriti 149 kursi, melangkaui 2/3. Bermakna apa saja boleh dilakukan, khususnya ke atas pindaan perlembagaan, ke atas untuk melakukan perubahan perbaruan yang memerlukan sokongan majoriti. Sekarang tidak lagi perlu bergantung kepada pihak lawan untuk turut menyokong. Malahan mereka boleh melakukannya dengan sendiri. Tapi dengan adanya jawatan kuasa pilihan khas seperti ini mampu untuk memainkan peranan yang lebih baik, yang efektif, yang juga menunjukkan bahawa soal dasar, soal polisi, perkara-perkara tertentu yang mempunyai kepentingan ke atas pentadbiran, ke atas isu kemasyarakatan akan mampu dilihat oleh jawatan kuasa pilihan khas ini dengan telus, supaya itu memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada jawatan kuasa yang ditubuhkan ini tanpa didominasi oleh sesuatu pihak, tetapi ia juga mempunyai nilai keterangkuman secara kolektif yang hadir daripada pelbagai blok parti, bukannya dikuasai oleh mereka yang ada majoriti, tetapi juga mengambil kira ahli daripada parti pembangkang, dan itu juga akan membuka ruang kepada pembangkang memainkan peranan yang besar dalam memastikan tidak ada salah laku, tidak ada penyalahgunaan kuasa ke atas perkara-perkara yang memerlukan soal kerakyatan dan juga soal masyarakat, soal dasar itu diberikan keutamaan. Jadi jawatan kuasa pilihan khas ini penting agar itu juga membuka ruang kepada ahli-ahli yang bukan daripada eksekutif terlibat secara langsung
dan juga mampu memainkan peranan mereka dengan lebih baik, lebih berkesan, dan itu juga mempamir kredibiliti ke atas kedudukan sebagai seorang wakil rakyat. Jadi Jawatan Kongsi Pilihan Khas ini saya rasakan saya setuju dibesarkan sehingga kepada 13 dan juga mampu untuk melihat pada isu-isu yang berkepentingan. Malahan kalau kita perhatikan isu vaksin sebelum ini juga dikatakan telah dibawa kepada Jawatan Kongsi Pilihan Khas. Dan bagaimana laporan inilah yang sebenarnya memberikan ruang kepada wakil rakyat yang lain untuk meneliti dan juga melihat hasil dapatan yang boleh dijadikan sebagai rujukan ataupun nota kaki dalam perdebatan. Jadi kita harap perdebatan yang bakal muncul daripada kedudukan jawatan seperti ini juga akan melihat perdebatan yang lebih rasional, lebih praktikal, yang menampakkan kematangan sebagai seorang wakil rakyat dan tidak lagi melihat parlimen ini sebagai ruang semata-mata menjadi wakil rakyat yang mengenepikan kepentingan masyarakat tapi mengutamakan kepentingan peribadi. Jadi dalam soal ini, Jawatan Kuasa Pilihan Khas penting dan memberikan maksud dan makna ruang kepada perkara-perkara yang saya rasakan wajar diberikan tumpuan dan juga nilai kenegaraan itu diangkat daripada nilai politik masing-masing. Okey, baik, kita berterima kasih kepada penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Siva Murugan Pandian atas perkongsian berkaitan dengan pembukaan dan juga tumpuan sidang parlimen yang ke-15 yang akan membuka tirai hari ini pada pukul 10 pagi nanti. Kami di Astro Awani akan membawakan buletin awani khas untuk kita melihat perkembangan lanjut tumpuannya. Sudah pasti pembaharuan dan juga reformasi institusi parlimen, dan keduanya adalah berkaitan dengan pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari nanti. Baik. Apabila pembaharuan ini dilakukan, kita harap kehadiran penuh juga di Ada parlimen. elang, jangan risau. Dapat dipertingkatkan ya kehadiran di parlimen. Tapi apapun itu saja dapat kami bincangkan pada Pantau Kerajaan Baru jam ini. Saya Jiji Ahmad. Dan saya Fiza Zaman. Salam hormat. Jumpa lagi.